Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita nikmat yang paling besar, iaitu nikmat hidup. Tak ada nikmat yang lebih besar. Tak ada nikmat yang lebih besar melainkan nikmat hidup. Hidup ni kepunyaan siapa? Jadi jangan kita pun rasa hidup ni kepunyaan ia kepunyaan Allah. Jangan sekali-kali kita membangkang, kita berbalah, kita rasa hidup ni kepunyaan kita. Bila jadi hidup ni kepunyaan kita, nanti kita kata mata penglihatan kita punya, pendengaran kita punya, kalam kita punya, harta kita punya. Dia semua kita mengaku kita punya, dia akan rosak. Jadi kita tidak ada mempunyai apa-apa, melainkan hidup tu kepunyaan Allah. Kita hanya ada Allah. Kalau kita betul-betul dengan Allah, merasakan Allah aja, bahagia hidup kita, itu ya kebahagiaan dia tadi. Dunia akan kejar kita. Itu. Aifan, dunia akan kejar kita bila kita betul-betul dengan Allah. Sebab dunia ni adalah satu, al-malu wal banu zinatul hayatid. Harta benda, al-mal, anak-anak, apa semua pun di dunia ini adalah zinatul, perhiasan aja. Jadi jangan kita duduk dekat perhiasan tu lama-lama. Macam perhiasan, tak ada apa benda, perhiasan dia. Zinatul hayatid. Zina tu bahasanya perhiasan. Perhiasan tu mana benda yang membawa, jangan sampai membawa kita kepada lupa diri kita. Itu semua Allah ciptakan tu semua bukan supaya kita berhenti kat perhiasan tu, berhenti kat segala-gala tu yang Allah nyatakan. Allah suruh kita dengan Allah. Sekarang ni mungkinlah kita tak berapa faham, tetapi nanti sampai waktu dia kamu akan mempercayai nyata dan jelas bahawa Allah lah segala-gala. Tapi tak apa, buat masa ni kita jadi pendengar yang sami'na. Sami'na, jadi pendengar yang baik. Kita jangan membantah, jangan membangkang, jangan tak puas hati apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sebab Allah dah beri, kita selalu baca pembukaannya, fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma Daud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Allah tu memberi kita kefahaman seperti mana dia bagi pahaman kepada nabi tadi, Sulaiman, Nabi Daud bagi faham. Dan kita semua Allah yang bagi faham. Tapi kita sedikit orang yang nak ambil pelajaran tu. Seperti kita ni suka, kebanyakan Allah Ta'ala kata kebanyakan suka membangkang manusia. Jadi kita jangan jadi begitu. Kalau kita nak beruntung, kita selalu dengan Allah dan ikut sistem-sistem Allah. Itu aja. Kalau kita lari daripada tajuk ni, habis. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kata, ya Allah subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilma lana, tak ada ilmu aku ya Allah melainkan apa yang kau bagi pada aku. Sesungguhnya engkau yang maha alim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi kita tak ada siapa yang isi kita semua, dan diisi ilmu-ilmu tiap hari ni 24 jam. Siapa yang isi kan? Menu-menu kita hari-hari siapa yang susun, Aifan? Siapa? Allah. Jadi terima kasih tak kepada Allah? Bersyukur kita kepada Allah betul-betul. Jangan nampak yang lain lagi. Tak ada siapa yang boleh bagi kita keuntungan, nikmat yang besar melainkan Allah.
Jadi Allah kata nak nikmat yang besar selalu dengan selalu dengan aku, jangan merasa engkau. Aku. Selalu dengan aku, nanti kau akan ikut tak bodoh. Aku punya sistem-sistem, kata Allah. Beruntunglah. Tapi kalau kita tak dengan Allah, kita ada diri kita, kita melanggar sistem-sistem Allah. Kita nak memberontak, nak melawan, ya otak kita ni tak puas hati je. Apa benda yang kita nak sebenarnya kita pun tak tahu. Sebab kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Ilmu makin banyak, ilmu banyak bagus. Tapi kenal diri, kenal Allah tu tak dituntut. Padahal tu yang paling bukan saya cakap ilmu lain tak penting. Ilmu yang paling penting Rasulullah kata adalah La ilaha illallah, mengenal Allah. Bukan sebut, mengenal dia apa tu yang kata. Dan takluk mengenal dia awalah wa fi anfusikum apalah, tengok dalam diri kau, kenal diri kau. Kau bergerak ni siapa yang gerakkan? Kau hidup ni siapa yang bagi hidup? Engkau melihat siapa yang bagi lihat? Kau mendengar siapa yang bagi mendengar? Dia bagi kudrat siapa punya kudrat? Kekuatan siapa yang kita gunakan ni? Kekuatan siapa? Ada lagi nak rasa kita punya kekuatan, melainkan kekuatan Allah. Skrip pun dia bagi apa, kisah-kisah semua, kisah Nabi, kisah kita, kisah iblis, kisah malaikat, semua kisah tu Allah yang kisah. Dia yang buat skrip tu kisah. Kita nak kena faham betul-betul, kena tegas dalam hidup kita. Irfan, ya, jangan kita maknanya tak menumpukan perhatian kita betul-betul kepada Allah. Ya, kita kena tumpukan perhatian kita pada Allah. Jangan kita banyak berhayal-hayal. Kita dalam kerugian. Kita nak kebebasan, nakkan, ya Allah. Padahal di sisi Allah yang paling aman, paling nikmat, kita nak cari tempat yang paling lebih aman lagi. Tak ada, kau carilah mana tempat pun. Kau tak akan dapat kebebasan, kau tak akan dapat keamanan, kau tak dapat ketenangan. Tertipu je semua tu. Kau dengan permainan perhiasan tu kau tertipu. Melainkan kau kembali duduk dengan Allah, baru kau tahu, ya Allah, selamatkan aku, ya Allah, aku dah tersilap, ya Allah. Menyesal kita betul-betul. Kita kembalilah kepada Allah. Dengan Allah 24 jam kita kena. Ingat Irfan, kita betul-betul, walaupun kita umur kita kecil, umur kita 8 tahun ke 9 tahun ke 12 tahun ke, jangan anggap benda ni seolah-olah aku tak perlu lagi lah ilmu ni. Jangan. Sayyidina Ali kecil lagi Rasulullah dah ajar. Hasan Hussein kecil lagi datuk dia Rasulullah ajarkan ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni. Tapi bila sampai kat kita dah ditutup cerita kisah-kisah didikan Rasulullah kepada cucu dia, kepada anak dia Fatimah, tu kisah tu dah macam pupus. Sebab manusia dah sekarang dia tak nakkan kepada Allah. Betapa ruginya manusia. Bila kita jadi manusia, Allah jadikan kita, tak ada siapa yang jadikan kita. Dia bagi kita dengar, bagi kita lihat, bagi kita makan macam-macam. Kita tak mau kenal dia. Ya Allah, tak tahu saya nak cakap macam mana. Bilanya kita nak nunggu tadi, kita nak betul-betul dengan Allah. Allah betul-betul bagi kita hidup, bagi macam-macam bagi. Belum lagi kita minta dia bagi. Baik tak Allah? Kita nak nampak siapa lagi baik? Ada yang lebih baik lagi yang lain? Tak ada. Dia kata makhluk baik. Makhluk baik tu berapa tahun dengan kita je? Apa yang dia baik dengan kita? Allah 24 jam sejak kita alam roh. Bila dia sentiasa baik dengan kita. Lapar dia bagi kita makan. Haus dia bagi kita minum. Semuanya hakikat sebenar siapa yang bagi? Allah yang memberikan rezeki di langit dan di bumi, semua makhluknya. Kerana Allah pun maha murah sangat dia. Kau buat lupa ke, buat maksiat ke, buat zalim, tetap aku bagi pemurah, aku bagi rezeki. Ada sayang pada kita. Pemurah ni semua kepada semua. Manusia ke jin ke apa benda, semua dia punya pemurah Allah Ta'ala ni. Tu. Jadi berbanding kalau orang yang betul-betul dengan Allah, nikmatnya adalah di sisi
Tapi kalau orang tak kenal diri, tak kenal Allah, nikmat dia lain, bukan kepada Allah. Ganjaran lah, itulah, inilah selain daripada Allah. Itu semua adalah patung-patung berhala-berhala yang kau. Kalau betul-betul kau hanya dengan Allah je Allah. Apa pun kita yang mustahaknya Allah dalam diri kita, apa benda Allah jangan terlepas. Allah tu mesti. Yang lain terlepas tak kisah. Tapi Allah tu jangan terlepas. Takut kita. Sebab Allah tu maha baik, dia bagi kita hidup. Yang lain baik macam mana dia boleh bagi hidup kat kita? Boleh bagi penglihatan kat kita? Boleh bagi pendengaran kita? Tak boleh. Siapa yang boleh bagi nikmat yang besar tu? Hidup, pendengaran, penglihatan, siapa yang bagi? Jadi itu kita pulangkan balik. Jangan mengakui itu kepunyaan kita, itu kepunyaan Allah. Baru nanti kita akan dapat ikut sistem-sistem yang menghadapi itu nanti Allah Ta'ala, bukan kita. Barulah dipanggil nanti jiwa yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmain. Nah, belajar proses jadi manusia yang bertambah lama, bertambah tatafak, bertambah berfikir, bertambah matang. Allah suruh kita bertambah matang. Jangan fikir umur kita berbawah 8 tahun, 10 tahun. Jangan. Kita kena bertambah hari, bertambah minta Allah tu tunjukkan kita bertambah matang. Matang dengan siapa? Matang tu apa maknanya? Maknanya cukup kita merasakan betul-betul dengan Allah. Kita berakhlak dengan Allah. Kita buat lagi akhlak. Haluskan lagi akhlak kita dengan Allah. Akhlakkan lagi makhluk kita dengan mak bapak kita. Kasih sayang dengan ibu. Kasih sayang dengan abah kita. Tingkatkan lagi. Bukan kita sayang mak kita ada sesuatu ada pada umi kita. Kita buat tu kerana lillahi ta'ala. Allah yang suruh. Berbuat ihsan kepada ibu bah. Apa ayat dia? Walidaini ihsan. Berbuat baik kepada dua ibu bapa. Walaupun dia marah macam mana, kita jangan tinggi suara. Jangan tunjuk masa muka depan ibu ataupun abah. Jangan tunjuk masa muka. Dengar arahan ibu dan abah. Selagi arahan dia tak membawa syirik kepada Allah. Kalau dia suruh buat syirik kepada Allah, ia boleh kita apa. Tapi selagi dia suruh tu untuk mengesakan Allah, membuat kebaikan, mengalir kepada Allah, kita ikut. Kebanyakan umi ke abah ke semuanya nyuruh yang baik-baik untuk kebaikan kita. Walaupun umi atau abah kita nada dia tinggi, marah, sebenarnya dia sangat sayang. Dia nak didik kamu. Kamu nanti jadi orang tua baru kamu tahu kenapa abah ni marah-marah. Dia bukan dia marah, dia tinggi suara sebab dia sayang. Itu cara dia didik. Kalau umi cara dia lembut sikit. Ibu kan. Tapi kalau abah dia tegas sikit. Nampak macam garang, marah tak. Dia tegas, dia sayang. Dia nak didik anak dia jadi lelaki yang ada semangat. Maknanya berdiri dengan kaki sendiri. Dia nak bagi kita semangat. Ni abah ni, dia nak bagi anak dia semangat supaya yakin pada Allah. Apa pun kena ujian. Umi pula ajar kasih sayang. Tu cantik tak jadi dia? Tu. Kedua-duanya kita perlu. Tu pasal dia suruh kita berbuat baik kepada ibu dan umi kita sayang kita macam ni. Orang pukul anak dia kan, dia tetap dia selamatkan dia. Sebab dia sayang anak dia. Jadi kita ni beruntung. Rasulullah SAW lahir tak ada bapa. Kan? Rasulullah lahir tak ada bapa kan? Bapa dia meninggal kan? Kemudian umur 6 tahun nak masuk 7 tahun, ibu dia Siti Aminah meninggal. Kamu orang ada yang ibu bapa lagi, ada tak? Sayangi betul-betul ibu bapa kita. Dia kalau dia marah, dia tinggi suara, dia sayang kepada kamu. Dia nak sayang, dia nak didik kamu. Tak ada dia perasaan lain. Selain dia nak didik kamu, dia sayang kamu. Supaya kamu akan datang bertambah matang. Bertambah boleh menghadapi hidup ni. Tu. Dia ajar semangat. Dulu saya punya bapak pun ajar gitu juga. Banyakkan bapak-bapak semua ajar anak dia semangat untuk menghadapi hidup ni dengan kuat. Kalau umi mengajar kasih sayang.
Ya. Tu. Kamu dididik sama jadi hafiz Quran, jadi orang yang berguna, tu semua didikkan mak bapak. Kerana lahir anak Adam, Rasulullah kata mak bapak dia yang corak. Yahudi ke Nasrani ke Majusi atau Islam. Ya. Jadi tandanya kamu dah dapat ilmu Al-Quran, mengenal diri, mengenal Allah. Itu tandanya maknanya kamu dah dapat anugerah daripada Allah menerusi corak yang dicorak oleh Umi dan juga Abah. Untung tak kamu? Untung tak? Tengok dua lain-lain mak bapak tengok. Kita tengok sekarang. Dia utamakan keduniaan. Banyak sekarang, betul? Kita beruntung. Dia dididik daripada kecil. Tegas. Abah tegas. Umi kasih sayang. Campur. Jadi semangat. Lama-lama kamu berjaya tak? Berjaya. Tapi jangan berhenti di situ. Tingkatkan lagi. Tatafakkarun. Fikirkan macam mana nak cantikkan lagi kehidupan kita. Jangan berhenti di situ aja. Cantikkan lagi. Halusi lagi. Sampai hilang diri kita. Jadi hidup kita akan bahagia dengan di sisi Allah. Dalaman kita mesti pentingkan dia dulu. Sesaat ataupun kita bincang hal apa pun, dunia hal apa pun penting sekalipun, jangan dipisahkan Allah. Sebab kita nak menghadapi dunia, nak menghadapi akhirat, nak menghadapi apa situasi yang kecil atau besar, mesti Allah yang mesti menguruskan. Jangan kita biar kita mengurusi sendiri. Begitulah doa Rasulullah, berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan aku mengurusi diriku sendiri walau sesaat, walau sekelip tu. Tapi kita rasa seolah-olah kita boleh buat, kita boleh ni. Itu salah. Bukan kita sebenarnya. Dialah yang mempunyai kudrat, mempunyai kehendak. Kita mengikuti, jangan mengakui. Kalau kita tak belajar kenal diri, kita mengakui kita padahal dia yang menggerakkan, dia yang bagi ilham, dia yang bagi nak makan apa, dia nak bagi nak minum apa. Semuanya Allah, tapi kita tutup, kita kata kita. Akulah tadi nak makan ni tadi ni. Akulah tadi nak minum ni. Aku, dia kata dia. Padahal itu semua daripada Allah. Patutnya alhamdulillah Allah bagi aku rasa nak makan ni. Tu. Kalau Allah tak bagi aku rasa, aku tak tahu nak makan apa. Begitu akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar Ifan? Beruntung tak siapa-siapa yang dengar cerita tentang Allah ni? Nak tahu? Allah sendiri, dia suruh malaikat turun ke melihatkan apa yang berkumpul rumah sini, rumah abah ni. Kamu orang dia kan? Allah suruh malaikat turun. Padahal Allah dah tahu. Allah suruh tanyakan, tengokkan apa yang dia ceritakan dalam ni. Apa cerita kita sini? Malaikat dengar. Cerita tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, mengesakan Allah. Tak ada lain, betul? Jadi malaikat pun naik. Allah dah tahu saja apa dia orang ni cerita di rumah si apa ni. Rumah apa di sini. Oh, dia cerita tak ada lain, ya Allah, cerita kisah Engkau, puji Engkau besar. Saksikan mereka tu semua kekasih. Kita ni dia cop kekasih Allah. Kekasih Allah. Tak gembira ke? Allah cop kita kekasih, tak gembira ke? Ke ada yang lebih layak lagi? Hargai itu yang paling tinggi bila Allah pencipta kita mengikhtiarkan dia cinta pada kita. Tak lain cinta yang kita dapat ni adalah dia juga yang bagi kita cinta kepada dia. Kalau dia tak bagi kita cinta kepada dia, kita pun tak dapat cinta. Kita pulangkan balik. Ya Allah, Engkau yang bagikan cinta aku pada Engkau. Dan sesungguhnya Engkau lah sebenarnya. Yuhibunahum kahubil. Engkau lah menyintai diri Engkau seperti Engkau menyintai diri Engkau sendirilah. Di situ kita letakkan tauhid. Tak ada lagi diri kita. Dialah sebenarnya sejak azali abadi, bila-bila pun cukup dia asyik dengan diri dia sendiri, cukup sempurna. Ya. Nikmat tak bila kita dengan Allah? Ada lebih nikmat lagi. Makan, tidur, minum. Apa lagi yang buatkan kita nikmat? Cuba ceritakan kat dunia ni.
Depan. Berak. Sambil berak senyumlah. Suka kan? Kalau tak boleh berak macam mana? Seminggu dia tak pergi berak. Mariam. Salam apa? Salam apa? Jam nak turun ni. Sian anak abah ni. Sayang ni. Jangan nak abah. Turun dia elok nak ya. Agak selipar. Itulah tadi. Kebahagiaan tu maknanya bila kita betul-betul merasa dengan Allah. Bila kita dah berasa dengan Allah, betul-betul bersyukur dengan Allah, maka Allah tambahi lagi. Nikmat-nikmat berkeluarga, berumah tangga, nikmat dengan siapa, dengan sahabat, dengan jemaah-jemaah kita, dengan makhluk Allah, semua kita akan berasa nikmat. Tapi kalau kita dengan Allah tu tak ada, maka yang lain akan jadi berbalah. Kita seronok tu sekejap. Seronok tu tapi kalau kita dah dapat Allah Ta'ala, dia bahagia tu panjang. Bahagia tu panjang dengan Allah. Tapi kalau kita dengan makhluk, tu kata tadi, kita tak dapat Allah Ta'ala, kita makhluk dulu, itu tak berpanjangan. Mana ada kekal. Betul? Yang kekal hanya dengan Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tetap kekal adalah wajah Allah. Bila-bila pun, azali abadi. Jadi dengan Allah tu kita nak kat dunia kita betul-betul ikat betul-betul. Jangan sampai benda selain Allah yang kita ikat. Kepuasan diri kita, kita nak sesuatu yang lain selain daripada Allah. Mana boleh? Itu satu kebodohan, itu satu kerugian, itu satu penyesalan nanti tak guna. Menyesal nanti kita. Ya? Jadi macam mana pun tak apa, dalam susah tu kita menempuh nakkan Allah, pasti dalam susah tu Allah bagi fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al yusra. Kuatkan hati kita dengan Allah. Ya, berdiri, duduk, baring, apa keadaan kita ingat Allah. Abah tahu anak-anak abah macam mana, dalam hati dia macam mana. Abah tahu. Suka ke tak suka ke apa benda ke. Sebab itu anak abah, naluri dia tu daripada Saya masuk ya, masuk. Dia beruntung. Mana kita dapat dengar ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni beruntung. Sebab apa? Allah sendiri istiharkan kita ni kekasih Allah. Ke ada yang lain lagi untuk bawa kita keuntungan? Ada tak? Tak melainkan Allah. Dia orang yang betul-betul dia nak benda ni lain muka, memek muka dia. Ini macam orang kena paksa je. Orang macam takut kena paksa. Dia tak. Kalau betul-betul dia jangan tipu lah. Orang betul-betul nakkan Allah ni, dia tak ada. Dia muka dia, memek muka dia gembira, syok je. Dia bukan berlakon tipu-tipu macam. Tak ada. Dia tak boleh pura-pura. Kita betul-betul kena rasakan kelazatan, keasyikan dengan Allah. Pastikan kita dapat. Di dunia ni kita dapat keasyikan dengan Allah. Cara nak dapat dia harus kenal diri. Bila kenal diri, kita akan kenal Allah. Dan Allah lah yang akan ajar kita. Tapi kalau kita tak mau kenal diri, tak mau, macam mana Allah nak perkenalkan diri? Allah kata takluk dia, tengok dalam diri kau. Bila kau dah tengok betul-betul diri kau, rupanya kau tak ada. Tubuh ni bergerak kerana hati. Hati ni bergerak kerana nyawa. Nyawa ni bergerak kerana roh. Roh tu bergerak kerana sifatullah sir, iaitu Nur Muhammad. Dan bergerak Nur Muhammad tu kerana Nur Zat Allah Ta'ala. Dan tak ada lain melainkan dia lah yang ada lagi. Nampak banyak. Ada pun ada buat nampak kita ada lagi. Tak ada. Semua Allah. Barulah kita faham. Dia duduk situ, barulah kita tahu akhlak-akhlak kita sekarang ni telah dididik oleh Allah. Kita nak angkat telefon, kita nak bergerak, kita semua rasakan dia. Ya.
Ini bukan orang, ini ilmu ni si Haji situ ni tinggi, ni bukan tinggi. Ini ilmu yang paling asas. Awaludin ma'rifatul, awal agama kena memandang, melihat, mengenal Allah awal. Dan juga dia awal, dia juga yang paling tinggi. Jangan kata tinggi aja, dia yang paling awal kena kita tahu, dan paling tinggi siapa belajar. Untung tak? Itu tadi. Pasal saya suruh betul-betul. Jangan sekadar kita jadi dengar, orang dengar aja. Maknanya kita sami'na wa ata'. Mendengar dengan pendengaran Allah, kita akan diberi ketaatan oleh Allah. Kekuatan ketaatan. Kita tak mampu. Tapi Allah yang memberi. Bila kita jadi pendengar, kita tahu. Dia bagi tahu oleh Allah, kita nak buat tu asas kudrat dan iradat yang Allah bagi. Dia nak bagi kita buat ketaatan. Maknanya tak lain semuanya dia belah. Dia semua tak ada kita. Ya, tetapkan hati kita, jiwa kita, sentiasa kita menengoklah dalam diri kita ni 24 jam. Asalkan tak ada rasa ada diri kita, rasa kita cepat cari jalan balik, cepat kembalikan balik. Kita ni tak ada, kembalikan balik cepat. Hidup aku ni kepunyaan Allah lah. Dengan itu dia, mengapa aku nak rasa ada diri aku ni? Kena lawan. Ini dah melampau ni, ini dah nak rosak aku ni, dia buatnya ni. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan bagi makhluk masuk dalam, jangan bagi makhluk menguasai, jangan bagi aku menguasai diri aku ya Allah. Aku nak Engkau yang kuasa diri aku ya. Engkau yang menguasai, Engkau yang mentadbir diri aku ya Allah. Jangan kau biar aku takbir diri aku sendiri, tolong ya Allah. Kita lama makinlah takut, makin takut nak rasa ada di diri. Kita dah makin ke situ. Stop ya. Hidup kita ni memerlukan juga. Rasulullah kata memerlukan juga orang lain. Wa hablum minallah wa hablum minan nas. Selain daripada Allah tu, Allah menyuruh kerana nas tu ada rahsia-rahsiaku. Bukan suruh pergi menyembah pada manusia, bukan. Pergi kepada manusia kerana ada di sebalik manusia tu ada rahsia-rahsiaku. Aku letakkan rahsia-rahsiaku kepada manusia itu supaya kamu saling tolong-menolong, kasih sayang ke arah mentauhidkan Allah. Jangan saja kata belajar ni Allah aja. Jangan. Saya tak cakap gitu. Rasulullah SAW sendirian. Ya. Contoh yang terbaik. Apa ayat dia? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurun. Surah Al-Imran ayat 81. Kurang lebih Allah Ta'ala kata, Muhammad, kau katakan semua pada umat kau. Apa nak dikata ya Allah? Katakan, barang siapa ingin dicintai oleh Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Sebab Allah yang suruh kah? Kata. Jadi Muhammad tu, waktu tu Muhammad tu siapa dia yang berkata tu? Sifatul. Jadi kita mengikuti sifatul Allah. Sifatullah itulah Nur Muhammad SAW. Itu jadi contoh. Jadi kalau kita ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW, kita dicintai oleh Allah. Betul? Jadi kita kena betul-betul apa yang Rasulullah dengan Allah Ta'ala dia dah kenal, langsung dia tunjukkan cara bermuamalat dengan masyarakat. Ya? Tu. Buat baik kepada ibu bapa. Ada dalam Quran Allah suruh. Buat baik kepada isteri, buat baik pada suami, kan? Pada jiran-jiran, pada masyarakat. Jangan menghina makhluk-makhluk Allah. Itu semua muamalat, betul? Hablum minan nas. Tu hablum minan nas. Semuanya disuruh oleh Allah. Allah tak boleh mentang-mentang tu khinzir kita hina dia. Babi kita hina dia, tak boleh. Kita sekadar tak boleh makan, jangan hina. Ya? Jadi itu kan perhubungan akhlak yang Rasulullah tunjukkan. Jadi kita memerlukan orang lain supaya menjadi cermin pada
kita. Bukan kata kita betul ya, tak. Kita mesti ada cara Allah Ta'ala nak tegur melalui makhluk. Kerana kepada makhluk tu ada rahsia-rahsia Allah. Saya budak kecil tegur saya betul, saya terima kasih betul dik. Alhamdulillah kau ingatkan aku. Kita jangan pandang orang tu besar, tinggi, rendah, tangkap ulama ke apa ke, ataupun dia tak ada title apa-apa, dia nasihat kita, kita tak mau pandang. Jangan. Kalau dia ikhlas nak nasihat kita, kita kena dengar dan ucap terima kasih kau nasihat aku. Walau kau dah tinggi ilmu macam mana pun, kau tetap. Rasulullah SAW sendiri dah tunjukkan. Tu. Makna orang tu dia bermimpi membaca doa iftitah. Padahal urusan agama Rasulullah lebih tahu lagi kan. Tapi doa iftitah yang kita baca tu, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Kita kata tu tadi ini wajah tu, itu semua bukan daripada Rasulullah. Itu daripada sahabat Nabi bermimpi kan. Tu. Tapi Rasulullah kata apa? Itu betul daripada Allah. Sebab Rasulullah tahu itu perkataan daripada Allah. Tak semesti perkataan daripada Allah, daripada aku je. Siapa-siapa asal mesti memiliki kepercayaan itu. Semuanya Allah yang menurunkan pada setiap. Jadi tak semestinya Rasulullah nak dia je. Rasulullah mengiyakan kalau tu betul daripada perkataan kalimat tu daripada Allah, dia iyakan. Walaupun Rasulullah tak pernah rasa dia macam tu merendah diri. Rendah hati nama dia. Tu bukan senang nak buat tu, rendah hati tu. Bila kita dah jadi bos, dah jadi tinggi, ilmu kita dah hebat, mengenal diri, mengenal Allah hebat, budak kecil tegur kita, kita tak memandang. Itu hati kita rasa bangga diri tu. Kita kena dengar walaupun dia budak kecil, dia nasihat kita. Terima. Terima tak terima pun muka kita kena senyum, tengok muka dia, pandang muka dia. Mana Haji? Biarlah. Dia dah rindu kat atas ni, biarkan. Duduk sini. Duduk sini. Duduk sini. Duduk atas tu, VVIP. Duduk. Supaya dapat darjat tinggi dia Alhamdulillah, anak-anak kita semua anak-anak yang bakal akan datang mewarisi seperti Nabi Sulaiman. Wa warisa Sulaimanu ibnu Daud alaihi masalam. Nabi Sulaiman mewarisi ayah dia Nabi Daud alaihi salam. Apa yang diwarisi? Ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Kalau tafsir lain dia kata dia mewarisi bapa dia tu raja. Nabi Sulaiman bapa dia raja. Istana dia besar. Tapi sebenarnya dimaksudkan Allah tu bukan mewarisi kerajaan tu tadi. Tapi yang lebih dalam daripada kerajaan itu adalah dia kenal diri, kenal Allah. Pernah dengar cerita Nabi Sulaiman betapa dalam air? Nabi Sulaiman nak minta kepada Allah, dia nak bercakap dengan binatang. Maknanya Allah suruh duduk dalam kaca je ni, buat macam kaca, lepas tu pergi tengah laut, campakkan kaca tu, tak masuk air lah kan, tulurkan tali. Rakyat dia ramai kan, kapal besar tu. Nanti aku dah goyang, baru kau naikkan aku dah selesai tapur. Lama dia tapur dalam tu, dia siap bawa makanan apa semualah. Tu. Lama dia tapur dalam tu. Datang satu tangan, bagi dia roti. Malaikat ke apa tak tahulah, yang penting tangan tu bagi roti, boleh masuk dalam kaca tu pula, tak masuk air. Padahal kalau pecah lah kaca kan, tapi masuk dalam kaca. Abang pernah mengalami gitu, masuk tembus dalam kaca tu, tapi tak pecah. Musliman pun ambil tengok roti. Oleh khatam tu dah habis lah dibaca tu, amalan tu. Amalan apa kita tak tahu, bacaan apa. Lepas tu dia pun goyangkan tali dengan tanda kan dah. Rakyat pun naik kata kapal kata tarik. Balik dia pergi istana dia. Dia pergi bagi tahu kat dia punya orang yang hidang, perempuan kan. Hidangkan aku roti ni sekejap lagi, aku nak pergi siap-siap bersih badan aku.
Jadi Nabi Sulaiman dah bersih siap-siap badan dia, dia pun keluar. Dia kata roti atas tu. Dia pun buka tudung apa, dia makan roti tu. Habis, dia pun pergi kat kuda. Dia bagi salam kat kuda apa semua. Kuda cakap, cap. Dia tak dengar. Dia tak boleh cakap dengan kuda. Dia pun jadi pelik. Kan aku mohon pada Allah, supaya aku boleh dapat cakap ni. Ini kenapa aku tak boleh cakap ni? Lepas tu dia pergi sana, pergi binatang lain semua tak boleh juga. Nak cakap dengan rumput, nak cakap dengan burung tak boleh juga. Aku tak silap ni, Allah bagi aku betul ni tadi. Kemudian dia pun tanya dengan yang hidang dia tadi. Perempuan tadi apa? Betul ke roti tadi yang kau hidang tu roti yang aku bagi kau? Tu dia kata minta maaf tadi. Saya tengah hidang-hidang dah tutup elok-elok. Anak saya pergi ambil dia terus makan. Jadi saya tukar roti lain. Nabi Sulaiman la haula wala quwwata tak ada daya upaya. Aku redha ya Allah. Mana yang budak tu tengok? Tengok budak tu tengah cakap dengan kuda, tengah cakap dengan binatang. Budak tu yang dapat cakap. Sebab dia termakan roti yang Nabi Sulaiman punya. Jadi siapa tahu nama budak tu? Abah bagi hadiah. Berapa ringgit yang nak? RM20? RM30? RM50 Mak J? RM50. Naik lagi RM51. Ifan jangan paksa orang. Ifan jawab siapakah nama lelaki itu? Mariam? Siapa nama lelaki yang anak orang gaji itu tadi yang makan tu? Tu. Untuk anak-anak abah RM51, naik RM52. Siapa yang dapat jawab? Jangan fikir. Fikir itu tempat lain. Ini nama orang itu adalah, kita sambung minggu depan. Boleh nak jawab sekarang? Sekejap. Dia ada dalam doa Nur buat. Allahumma zi sultanil azim wa zil manil qadim wa zil wajil karim. Boleh bagi kelu-kelu dia dah. Tak payah tengok. Tak hafal itu Tak payah. Tak boleh. Cepat. Sekejap lah. Ipan apa Muhammad? Wal mustajab Hakim. Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Itulah anak orang gaji tu. Ipan kan dapat jawab. Abang yang bagi jawab. Luqmanul Hakim. Ada surah Luqman tak dalam Quran? Ada abang? Macam mana mula dia? Wa wasainal insani walidaini ihsana. Apa Nabi apa ni Luqmanul Hakim pesan kat anak dia apa? Luqmanul Hakim pesan kat anak dia apa? Jangan tusyrik bil, jangan mensekutukan Allah. Pertama dia pesan. Bersyukur kepada Allah dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Mana orang tu dah kenal Allah. Luqman Hakim sendiri tadi. Selepas daripada Luqman Hakim makan roti itu, Nabi Sulaiman redha. Allah kurniakan wa warisa Sulaiman udah dia mewarisi bapa dia kenal diri kenal Allah, maka lebih daripada itu dia dapat buat. Allah anugerahi dia cincin Nabi Sulaiman. Cincin tu daripada perbuatan Allah yang buat. Manusia tak boleh buat cincin tu. Sebab dia punya ring tu diamond dah. Siapa boleh buat? Tak tahu malaikat mana yang pahat kita pun tak tahu. Tapi dia tahu.
Dia pakai cincin tu, dia boleh jin ke, apa benda ke, air ke, binatang ke, dia boleh cakap semua. Semut ke. Pakai je cincin tu. Tu tadi jadi kita tengok. Perhati dalam kehidupan kita. Macam mana kisah-kisah yang kita baca dalam Quran. Dia akan berlaku pula dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sekadar baca je, kita ingat kisah untuk tu, sebenarnya kisah tu akan diulang kepada kita. Setiap yang kita baca. Tapi kalau kita tak faham, dia tak akan menjadi bekas ulangan. Kita tak rasa kemanisan. Tapi bila kita baca Quran, kita tengok kalau kisah Nabi Adam minta ampun, jadi berlaku kat kita kalau buat salah, macam mana nak minta ampun. Ada tak cara dia? Kalau kita salah. Apa maknanya kita kena zolab mengaku. Jadi contohnya Nabi Adam, Allah skripkan ni doa dia, Adam. Sampai ke sekarang ni kita masih mengamalkan berapa ribu tahun dah jauh tu Nabi Adam mula manusia pertama. Kita masih lagi pakai kalimat minta ampun yang dia punya. Berapa lama dah tu. Sebab tu suci daripada Allah. Jadi tak jemu kita, pasti dia ulang sampai anak cucu cicit kita pun tetap buat silap nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Sekiranya Engkau tidak ampunkan aku dan tak maafkan aku, jadi orang yang rugi. Cantik tak bahasa tu Allah Ta'ala ajar? Dia bagi kita buat salah, dia juga bagi cara macam mana nak minta maaf. Ya Allah, baiknya Allah Ta'ala. Tu. Tapi bagi yang makhluk lagi satu, Allah tunjukkan dia tak ada cara untuk, contoh macam iblis, dia tak ada cara nak minta maaf. Sebab Allah tak masukkan kesadaran, Allah masukkan apa? Kesombongan. Jadi skrip dia membawa kesombongan. Dia salah pun dia tak mengaku salah. Dia salahkan orang lain. Salahkan Adam lah. Salahkan tu lah. Tapi sebenarnya dia nak memprotes. Tapi itulah skrip dia. Kita pun tak boleh salahkan. Itu dah jadi skrip masing-masing. Kalau kita dah betul dengan Allah. Macam kita buat sekarang ni, hakikat hari raya. Ni nak raya tak lama lagi kan? Kita faham tak hari raya tu apa makna dia? Ifan, Mak Haji, Abang. Hakikat hari raya tu apa? Apa sebenarnya makna hari raya tu? Aidil Fitri. Apa makna Aidil Fitri tu? Apa yang kita merayakan tu? Yam, apa tu Yam? Apa tu? Apa tu Yam, Pan? Baju Yam. Bawa tu. Pan tu teman. Apa tu hakikat hari raya? Bagi duit raya? Beli baju raya? Apa ni, hias rumah? Itu hari raya. Hakikat sebenar. Bukan saya cakap tak boleh kemas rumah, bersihkan rumah. Buatlah tu semua. Tapi hakikatnya kita kena tahu. Hari raya tu apa? Kita puasa sebulan kan? Lepas puasa tu, kita merayakan tak? Kita merayakan kita puasa ataupun 29 hari ke, tak kira lah. 3 ambil sebulan lah, senang Mana berjaya tak? Berjaya ke tidak? Apa yang berjayanya? Takun tak? Dapat tak ketakwaan? Rasakah dulunya kita hitam, sekarang dah jadi putih tulisannya? Diri kita masuk 1 Syawal dan kita rasakan kita bersih tak? Rasa tak? Kalau itulah sebenarnya. Dan kita menjaga kesucian tu tadi. Itu hakikat raya. Hari-hari boleh raya. Selagi kita bersih, tak ada kedirian gitu. Faham tak? Itu yang nombor 1. Kau hias macam mana tapi nombor 1 ni tak ada makna kau tak merayakan ikut cara yang Allah Ta'ala suruh pada Nabi SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar kabir. Allahu akbar walillahil ham. Makna kita membesarkan Allah. Takbir, membesar, mengagungkan Allah. Bersyukur kita dapat melaksanakan puasa 30 hari yang Allah Ta'ala suruh, dan kemenangannya kita jadi bertambah bersih, dapat ketakwaan. Kita dapat rasa ketakwaan kita kepada Allah meningkat. Dan terus kita jaga. Bukan dah Syawal makan banyak-banyak, lepas tu dah hilang ketakwaan. Itu tak faham hakikat dia. Lepas raya kita dapat, kita hakikatkan dia, terus jaga. Macam mana kita puasa dulu, macam mana kita jaga. Boleh tarawih 20 rakaat. Setiap malam kita buat 20 rakaat juga. Walaupun bukan bulan Ramadan. Itu tanda orang dah dapat. Tanda orang tak dapat, gitulah. Dia raya gila-gila, lepas tu hilang dia punya dulu tiap malam 20 rakaat tarawih dengan qiyam mulai 10 malam penghabisan. Hilang tu semua. Qiyam mulai pun dah tak ada apa semua. Dia jadi hari biasa. Masuk balik Ramadan, dia sembah bulan Ramadan buat balik lagi. Itu puasa macam tu, puasa maknanya kita tak dapat takun. Tu. Jadi nilai kita ni, maknanya saya bukan nak solid lah. Maknanya Allah tu tengok adalah kenaikan. Bila masuk Syawal tu ada kenaikan tu tadi. Kita rasakan tadi. Seronok kita nak buat solat tengah malam. Kerana sebulan kita dah dengan berpuasa dengan tu, jadi tindakan kita bertambah. Bila masuk Syawal bertambah, kita akan pegang. Walau kariyal kafirun, walau kariyal munafikun, walau kariyal fasikun. Apa pun menentang, apapun pun hawa nafsu kita menentang, kita tetap Allahu Akbar, membesarkan Allah. Bukan saja-saja takbir, takmid, tahlil, kita apa. Waktu tu terasa hari raya lah dengar apa takbir. Bukan macam tu. Kita kena rasa ada ketakwaan dalam diri kita tu. Setelah kita tu hari raya dia. Dan kita sentiasa jaga diri kita dengan Allah. Jangan ada merasa diri lagi. Tingkatkan lagi. Masa Ramadan tu Allah bagi special. Allah bagi special. Tu. Banyak hijab-hijab kita dibukakan oleh Allah dengan mudah. Dengan sebab kita berpuasa tadi disuruh kita ikut arahan dia. Dia bukakan banyak. Memang Allah bagi tahu, siapa berpuasa bulan Ramadan, aku akan tingkatkan rasa keimanan, kesedapan dalam ibadah kepada aku. Itu tadi. Dia puasa betul-betul kerana Allah. Seperti orang terdahulu menjaga diri dia sentiasa dengan Allah. Lepas dia buka puasa buat ibadah dia memang best Allah bagi. Memang Allah bagi tambahan. Mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan yang disebut tadi fat'uli fi ibadah. Fat'uli fi ibadah. Allah sendiri kata engkau lah golongan orang yang benar-benar beribadah kepada aku. Tak ada rasa kedirian kau dah. Yang kemarin saya dah bagi tahu, dia punya ketua dia adalah Rasulullah SAW. Dan para nabi, para rasul, wali-wali Allah, termasuk mungkin kita harapkan diri kita tergolong dalam golongan fat'uli fi ibadi. Orang yang tergolong tu pastinya orang yang kenal diri, kenal Allah. InsyaAllah mudah-mudahan yang dalam YouTube ni apa mendengar boleh terus pegang, terus amaliakan dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Ini bagi sikit sekarang kongsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya Allah Taala memberi kita memanggil kita dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita ni tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa melainkan esanya sahaja. Jadi nak menyatakan bahawasanya betapa Allah Ta'ala nak bagi kefahaman kita ni bukan sekadar pada mulanya memang kita takkan faham yang sebenarnya.
kita takkan faham. Tapi bila Allah Ta'ala nak bagi faham tu, sebabnya orang tu nakkan Allah. Itu yang sebenarnya. Orang tu nakkan Allah, insya-Allah. Seperti mana yang Ustaz bagi tahu semalam, kita bangun tidur, kita bertanyakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa aku nak buat hari ini ya Allah? Apakah aku nak buat hari ini ya Allah untuk mengesakan Kau ya Allah? Itu je cukup. Saya dah gunakan yang tu. Jadi saya dengar, saya terus guna. Kan? Jadi bila kita guna, kan, kita guna benda tu, ada je olahan yang Allah Taala bagi. Stop. Kan? Jadi saya sampaikan sendiri kepada anak saya, isteri saya. Mudah-mudahan dia orang buat, insya-Allah saya doa, kan, mudah-mudahan dia yang mendengar ni sama, dia akan buat juga. Jadi kunci-kunci tu antaranya Allah Taala bagi yang tu. Bangun daripada tidur je. Saya tidur tu saya banyak lalai, tapi saya cuba buat yang bangun tidur pula. Bangun tidur, ya Allah, apa yang Kau nak bagi aku hari ni ya Allah, untuk aku mengesakan Kau ya Allah. Maknanya kita tak ada kedirian untuk menghilangkan diri. Menghilangkan diri tu Allah Taala yang nyatakan membinasakan diri kita tu, yang sentiasa mengesakan dia. Nampak apa-apa Engkau ya Allah, Engkau ya Allah, Engkau ya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keteguhan kat kita, kefahaman kat kita. Pada mulanya memang kita tak faham, tapi sebenarnya Allah Ta'ala yang bagi faham, dan sebenarnya ia yang faham, iaitu esanya saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dipertemukan kembali ya di Majelis Allah dan Nur Muhammad SAW. Mari kita banyak-banyak bersyukur ya Allah. Jadilah banyak-banyak hamba yang bersyukur karena telah diciptakan Allah dengan berbagai rasa kenikmatan dalam beriman, beribadah, dan juga untuk mengesahkan Allah. Mari kita sama-sama banyak-banyak bersyukur ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum. Cukup sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak. Dah. Ni Ya, alhamdulillahirabbil syukur kita pada Allah SWT dapat kita selesaikan dengan izin Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang disampaikan semua daripada Allah SWT, bukan daripada diri saya, insya-Allah, dan pendengar-pendengar pun mendengar dengan pendengaran Allah dan masuk, Allah akan beri ketaatan langsung melakukan dia. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, cerita kisah tentang Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, langsung dapat zat dadun daripada Allah, langsung kita terus boleh pakai, dapat iman, rasa kemanisan. Dan insya-Allah saya mengundur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kesilapan, ada rasa kedirian dalam menyampaikan. Wa'afu minkum. Dan juga saya sentiasa mendoakan supaya kita sentiasa tetap teguh sama-sama kita, bukan kata saya aja, maknanya sama-sama kita teguh di sisi Allah SWT hingga hilang kedirian kita. Sekarang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys.